Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ma taufiqi walantisamiyya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afrih alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan bilisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, tama-tama sekali syukur kita pada Allah. Dengan izin rahmat Allah Ta'ala, Allah masukkan kita dalam bulan puasa dan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan kerana di sana turunnya Quran. Di sana turunnya Quran. Besar sangat-sangat syafaat yang kata Ramadan ni, turunnya Quran, syafaat. Yang kata syafaat ni pertolongan Quran. Yang kedua, bulan Ramadan juga bulan kita puasa. Dia juga syafaat untuk kita. Dengan arti kata, ya Allah, besar sangat kita duduk dalam bulan ni. Itu pun kalau Allah Ta'ala nak bagi reti kita, kalau Allah Ta'ala nak bagi faham kita. Tapi betapa rugi manusia yang masuk dalam bulan ni tak boleh ambil reti, tak boleh ambil faham apa yang dikatakan bulan Ramadan. Kenapa Allah Ta'ala terlalu sanjung sangat-sangat bulan puasa ni, bulan Ramadan ni. Sampai pahala dia yang paling besar sekalipun kita tak tahu. Melainkan esok ni mati jumpa dengan Tuhan. Itu dia. Besar sangat ganjaran pahala. Pahala yang Allah sebut atas di muka bumi ni, ya Allah, macam ni pahala dia, macam ni pahala dia. Tapi pahala kalau orang boleh kenal, boleh faham dan beramal dengan bulan Ramadan, Allahu Akbar kabirah. Tidak lain dan tidak bukan, jawapan dia adalah Allah nak jumpa dengan dia. Allah nak jumpa dengan dia. Oleh sebab tu, kita duk ada sakit baki lagi. Hari duk ada beberapa hari lagi, jangan kita lingkupkan dia, jangan kita rosakkan dia. Paling kuat, terutamanya di ujung yang terakhir ni, 10 hari yang terakhir. Kita ada beberapa hari lagi saja. Beberapa hari je. Nampak ada antara 2 hari, 3 hari lagi kita ada, ya Allah, Ramadan. Dan kita semua tahu, di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Nabi baik, sahabat baik, yang mereka ni kenal Ramadan. Kenal sangat-sangat Ramadan. Bila berada di ujung, ya Allah, Ramadan, mereka akan pulun sesungguh-sungguhnya. Sampai hang tak tengok muka aku tak tengok muka hang. Masing-masing nak bermunajat dengan Allah, minta dengan Allah sangat-sangat. Cukup dahsyat. Angkat kepala saja tengok muka mereka masing-masing berayap menangis ni. Sahabat tengok Nabi, Nabi tengok sahabat, ayat mata mereka meleleh. Rindu sangat-sangat. Rindu sangat-sangat dengan Ramadan ni. Lepas tu bila Ramadan nak berpisah, ya Allah Tuhan, demi tak sanggup nak berpisah dengan Ramadan. Kalau boleh biar panjang masa dia lagi, biar panjang masa dia lagi. Itu jiwa yang Allah Ta'ala dah cerita, inilah jiwa orang mukmin. Inilah orang muttaqin. Nampak tak? Inilah orang-orang pasal tu Allah kata keluar daripada bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Orang yang keluar daripada bulan Ramadan, mudah-mudahan orang ni adalah insan yang bertakwa. Susah nak dapat nilai ketakwaan, melainkan orang yang duduk dalam bulan puasa, dia boleh jaga Allahu Akbar. Dan dia boleh jaga. Oleh sebab tu, kita yang ada sakit baki ni, marilah kita manfaatkan. Manfaatkan betul-betul, ya Allah Tuhan. Supaya Ramadan ni tak berpisah dengan diri kita. Sampai Allah Ta'ala kata, mana-mana orang masuk Ramadan. Masuk Ramadan. Sampai di ujung ni, tak berasa apa, tak ada nilai apa, tak ada langsung. Oh, ya Allah. Khawatir. Man hurima fih min rahmatillah. Man hurima fih min rahmatillah. Aku Tuhan, kepada siapa-siapa yang masuk saja bulan Ramadan,
Dia tak ada langsung nak rasa seronok, nak rasa beramal, rasa megah, tak ada. Man hurima fi min rahmatillah. Tahu siapa panggil macam tu? Aku haramkan rahmat aku untuk dia. Dia jangan mimpi nak dapat rahmat aku. Aku haramkan rahmat aku untuk dia. Tu jangan main-main dengan 1 bulan ni. Kita berada di ujung-ujung ni. Kita dengar macam Qatadah yang baru ni kita beritahu. Awal Ramadan masuk saja 3 hari khatam 30 juzuk. 3 hari khatam. Tapi bila mana berada di akhir, ya Allah, setiap hari, ya Allah, dia hafaz. Setiap hari dia habiskan 30 juzuk. Setiap hari. Ada yang kuat sampai siang boleh hafaz sekali, malam. Kalau kita fikir macam mana ni ustaz, saya try tak boleh. Ya, Allah bagi kelapangan kepada orang mukmin ni luar biasa. Orang mukmin Allah bagi kelapangan masa dia cukup. Dengan paginya dia sempurna, dengan tengah hari dia sempurna, petang sempurna, malam. Orang mukmin jiwa dia akan menyempurnakan masa. Masa dia, Allah bagi keluasan masa. Allah bagi pasal dia dengan masa cantik. Bila mai Ramadan, senang saja dia untuk dia dengan diri dia dengan Quran. Pasal kita tahu Jibril alaihi salam mai dekat Nabi walaupun dikotai oleh malaikat-malaikat yang lain bakat mai. Pada bulan Ramadan, tak utang 10 hari yang terakhir, bertadarus dengan Nabi SAW. Jadi kita punya Allah Tuhan, kita harapkan saki-baki yang ada Ramadan ni, mailah kita sama-sama. Ustaz, sampai mendengar ni Allah Tuhan, mailah sama-sama kita isi dengan dia. Nabi kata apa nama? Nabi duk kata sebab malam ni, malam apa dah? Malam yang keberapa? Malam 8. Kita puluh lagi. Kita minta dekat Allah Ta'ala, merintis sangat-sangat. Nabi kata 10 hari terakhir ni kita baca. Apa kita mampu kita baca. Allahumma innaka afu tuhibbul afa fa'fu anna. Nah tu ramai kami ni untuk diri kita. Allahumma innaka afu, ya Allah Tuhan, sesungguhnya pada diri Engkau, ya Allah. Afu. Allah ni maha pengampun. Kita kata mengampun ni menunjukkan agar Allah gugurkan semua dosa kat diri kita. Hukuman yang tak dikenal hilang. Allah selamatkan kita daripada api neraka, tu dia. Perkataan afun, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, tapi dengan syarat. Hang kata kat aku, ya Allah, ya Tuhan, Engkau lah maha pengampun. Aku pula Tuhan, tuhibbul afwa. Aku suka orang memaafkan orang. Memang bukan senang ni semua, nampak tak? Orang buat kat kita kadang-kadang naya sangat-sangat. Susah kita nak maafkan dia. Tapi oleh kerana agama datang dalam bentuk, dia suruh kita, kalau hang betul-betul orang beriman, hang kena maafkan orang. Kita pun lawan diri kita, ya Allah Tuhan, aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Tapi dalam masa sama duk terasa ni. Latih diri, mulut dulu kata aku maafkan dia. Latih. Walaupun hati tak secucuk, mulut keluar dulu. Sampai satu masa, mulut lidah dengan hati sama. Otak pemikiran sama. Bikin wawasan akhirat. Bikin wawasan yang nak letakkan syurga Allah Ta'ala. Mengikut kehendak Allah Ta'ala, kita pun buat kerana Allah. Betapa cantik hidup kita, nampak tak? Fa'afu anni. Maka maafkan aku, ya Allah. Maafkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Doa ni Nabi suruh kita baca berulang-ulang. Berulang-ulang siang, malam. Tapi kalau maghrib, baca lagi. Dekat nak buka puasa, baca lagi. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah, maafkanlah, ya Allah. Tuhibbul afa, sesungguhnya Tuhan suka kepada orang yang memaaf. Fa'fu anni. Maafkan aku, ya Allah. Maafkan aku, ya Allah. Maafkan aku, ya Allah. Yang ni kena latih. Kalau sekiranya dosa kita gugur, senang dapat hidayah, petunjuk daripada Allah, senang. Tapi bila dosa ada, kita galah dosa kita, semua amal ibadat kita buat, ya Allah, tak cantik, dia berat. Macam ulama katalah, dosa yang ada di diri kita ni ibarat macam sebuah lori. Dia bawa muatan yang berat sangat-sangat. Lori tu jalan slow saja. Dia bawa muatan yang berat sangat-sangat. Dia bawa nak jalan slow. Macam tu juga diri manusia. Kalau sekiranya, ya Allah, muatan diri dia, dosa punya banyak, berat. Dia nak buat satu-satu benda memang susah.
Nak dengar ceramah ni pun susah. Nak dengar kuliah pun susah. Nak semayang, nak mengaji, memang susah. Untuk diri dia, nak bagi elok diri dia, bagi bersih, tahir. Bagi bersih diri yang kuman-kuman doa ada ni, dengan bangun dia. Bangun sendiri. Bangun sendiri, baca Quran, kalau boleh berzikir, kalau boleh berdoa, kalau boleh pergi di masjid, pergi di surau. Kalau boleh buat macam ni pun dah cukup rahmat, dah cukup besar dah. Maka kalau boleh sakit-baki ni Allah Tuhan, program kita yang kita buat ni dengan Qiyam, Persatuan Islam Misi Niaga ni. Yang buat ni, yang tajuk program hari ni ialah daripada kumpulan Qiyam Misi Niaga. Mudah-mudahan ya Allah Tuhan, walaupun Qiyam buat program ni berkongsi dengan orang lain, Qiyam kena ambil serius tentang ni. Didik kalau boleh ya Allah. Tujuan yang kami buat ni nak didik anak-anak qaryah kami, anak-anak kampung Misi Niaga kami. Kami nak kalau boleh dalam masa mereka kerja yang bertemu dengan nilai ketakwaan. Yang tu yang the best sekali. Tapi kalau kerja tak boleh jumpa, tak boleh temu dengan nilai ketakwaan, alamak, yang ni lah yang paling. Ketakwaan ni benda yang nak dekat pada Tuhan, nak rasa bimbang, rasa takut. Satu program yang dibuat oleh Qiyam semata-mata untuk melahirkan generasi puak-puak yang akan datang, yang nak pimpin, yang nak jaga bangunan Misi Niaga tu. Allah, orang baik-baik dah meninggal. Macam Cik Fauzi kita yang baik dah meninggal. Ramai baik-baik. Jadi biar dia diwarisi oleh manusia-manusia yang ada nilai ketakwaan. Ramai yang duduk di situ orang Islam. Maka Qiyam bercita-cita bulan-bulan puasa buat juga program online nampak tak boleh nampak ustaz, cuma nampak di alam maya. Jadilah suara kita keluar dengan pergerak-geri badan kita. Cukup. Tapi kita nak kalau boleh setiap orang dengar ceramah daripada Persatuan Islam Qiyam, angkat tangan berdoa, Tuhan, aku nak ucapkan terima kasih kerana aku boleh masuk dalam bulan Ramadan. Saki-baki bulan Ramadan apa aku nak buat? Aku nak bagi dapat, ya Allah, Ramadan di sisi aku, Lailatul Qadar dan sebagainya. Maka kita pun beramal. Selain daripada kita doa tadi, pertama, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca doa. Pertama, ulama kata jangan 10 yang terakhir tu amalan ulama orang soleh. Baik Nabi, para sahabat, semua suka beramal macam ni. Baca surah Fatihah. Pasal Fatihah ni dikata syamil, kamil, dia merangkumi syifa, ruqyah, semua yang dikatakan Fatihah. Apa yang kita mahu daripada hajat kita, hati manusia, yang kata hati ni mau apa, yang bagi tahu jawapan, yang bagi tahu tunaikan kehendak adalah Fatihah. Semua kamil ulama kata. Baca Fatihah dia sebagai syifa, sebagai baca Fatihah sebagai niat kita nak tanam dengan elok. Fatihah diulang. Ibn Katsir kata 10 kali saja dia baca Fatihah, dia jadi syifa untuk diri dia. So, kita baca sekali, kita tiuplah ayat-ayat. Baca 2 kali tu, elok 10 kali, dia jadi syifa untuk diri kita. Buat ulang-ulang, ya Allah, ulang-ulang dekat nak buka puasa ni semua malam. Apa nak buat ustaz? Fatihah kamu ulang-ulangkan dia. Yang kedua, ulama kata sebut Allah. Sebut yang sakit baki ni. Allah, Rabbi. Allah, nama Allah, Rabbi. Kau lah Tuhan aku. Panggil Allah. Allah panggil. Allah, Rabbi, kau lah Tuhan aku. La usyriku bi syai'a. Aku takkan syirik padamu, ya Allah. Aku takkan dua lamu, ya Allah. Syai'a, apa urusan pun aku tetap meletakkan Allah. Semua urusan aku tak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kita baca doa. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kita baca doa ni. Nampak dah baca doa ni. Ni semua doa daripada Quran, bagus-bagus untuk diri kita. Baca.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Baca, jadikan amalan 10 hari yang terakhir dan berapa hari lagi duk ada. Mulut lidah kita memperbanyakkan ya Allah berzikir, memuji Allah Ta'ala lebih daripada kita sembah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga. Yang keempat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang keempat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bergantung hidup kita totally pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang keempat. Yang kelima, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita tidak ada daya upaya kekuatan melainkan semua mana. Allahumma ya'ti bihasanati illa anta. Wa la tadfa'u sayiati illa anta. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang bukmai kat kita, ya Allah, engkau lah bawa datang pada kami kebaikan, sebab engkau lah bawa datang kebaikan. Dan engkau boleh halang keburukan tu, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kami tidak ada daya upaya melainkan engkau, ya Allah. Sebut banyak-banyak, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebut banyak kali. Apa dah? Yang kelima. Yang keenam, kita istighfar, astaghfirullahalazim. Allahumma filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Dan kita sebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, banyak-banyak kita sebut. Dan lagi satu, yang ke-8, yang ke-7, yang selalu kita baca, la ilaha illallah al-azimul alim. Bagus tak doa ni? Nabi tengah duk sempit kehidupan, Nabi mengadu, la ilaha illallah al-azimul alim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Baca doa ni, benda yang kita dah ambil ni kita baca. Lepas tu sebut lagi, ya hayyum ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyum ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ni doa yang pendek-pendek, doa yang mudah. Yang mana para Nabi, pada Rasul Allah baca tengah malam mengadu dekat Allah Ta'ala ni. Mengadu, nampak tak? Ya hayyum ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allah yang hidup, Allah yang bangun dalam semua urusan, ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Lepas tu kita baca lagi doa. Doa pada kita baca, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Semua ni kalau boleh kita try pada 2-3 hari ni, lepas maghrib je, ya Allah, duduk zikir. Minta ke Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kata, mana-mana orang keluar daripada Ramadan saja satu benda, seronok sangat-sangat tak terhindar. Allah kata, orang ni boleh beza yang hak dan batil, dia kenal Quran. Orang yang keluar daripada bulan Ramadan ni, Allah kata, la'allakum tattaqun. Keluar dia dengan penuh amalan. Dia masuk Ramadan imanan wa ihtisaban. Masuk Ramadan dengan penuh keimanan. Masuk Ramadan dengan penuh mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, la'allakum tattaqun. Kamu adalah insan yang bertakwa. Di diri kamu ada Quran. Pasal bulan tu bulan Quran. Di diri kamu ada wiri yang mendekatkan dengan aku. Semua amalan kita buat. La'allakum tattaqun. Manusia ni manusia yang bertakwa. Takut kepada Allah, bimbang pada Allah. Kalau dapat ini, baguslah. Kalau kita boleh masuk Ramadan, keluar tu boleh tengok diri kita. Tapi bila keluar Ramadan, satu macam terhegeh-hegeh, ya Allah Tuhan. Dengan menyanyinya, dengan yantunya, dengan meloncatnya. Kamu belum kenal lagi Ramadan. Kamu belum tahu lagi apa dia Ramadan. Kamu tak hayati Ramadan. Dan Ramadan tidak mau kepada kamu. Dan Allah sendiri kata, kalau Ramadan tak mau, aku lagi-lagi tak mau. Subhanallah.
Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, mari kita jaga diri kita elok-elok, jaga kemah-kemah, supaya jangan tang hujung-hujung, ya Allah, kita membinasakan kita membinasakan Ramadan kita. Jangan kita membinasakan Ramadan kita. Kita pakai pulun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, pasal hari ini adalah tajuk hari ini adalah berkenaan dengan suasana raya. Jadi pasal kita ada 2-3 hari lagi, cerita pilah amalan 2-3 hari ini dengan kita berpulun. Dari yang Ustaz bagi tadi itu, kita cubalah beramal, insya-Allah. Dan bila kita sambut saja suasana raya, sudah tentulah berapa hari lagi nak raya, keseronokan Allah bagi pada orang mukmin, orang bertakwa, seronok. Bila elok saja kita katalah hari Rabu tu, Khamis raya. Khamis raya. Rabu tu, lepas sembahyang maghrib, atau sebelum sembahyang maghrib, boleh kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ni cara-cara Arab semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita takbir. Kalau boleh takbir dulu, ya Allah. Makan kurma satu, ramai-ramai bertakbir. Bagi nampak suasana. Ya Allah, takbir menunjukkan dah selesai dah. Dah selesai dah. Fatukabbirullah. Quran kata bila dah selesai dah, puasa 30 hari dah selesai, besok nak raya, terus bertakbir, menandakan tanda kesyukuran pada la'allakum tashkurun. Bila kamu dah puasa, dah lengkap, dah cantik elok, maka lafazlah syukur padaku dengan kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita takbir. Takbir, kalau boleh latih anak-anak kita, ambil tamat sikit makan takbir, semua dosa, makanlah. Nampak kita idam makan tak apa. Tempat makanan tak apa, dia tak ada pantang larang apa pun apa tak. Tak ada apa. Jadi sepanjang malam tu, ya Allah ya Tuhan, kita bertakbir. Takbir, kita tak tahu istilah malam tu semayang apa? Semayang apa? Semayang tasbih, tak tahu lah. Semayanglah kamu. Dia suruh takbir saja. Takbir. Semayang tasbih ni orang nanti buat lah. Nampak tak? Orang semayang tasbih tu ada nas dia, tapi bukan tang situ, tapi biar main tang malam tu, masa tu lah dia nak buat tasbih. Nampak tak? Ni semua benda-benda yang tak dituntut oleh agama. Dia suruh kita takbir. Takbirlah, oi. Nampak tak? Takbir. Lepas dah masak, lepas buka puasa ke, lepas semayang isya takbir, sampai ke subuh. Dan subuh dia kita mandi, semua mandi, manda, semua lengkap. Semua. Mandi sunat. Okey, mandi sunat daripada mandi Aidul Fitri. Oh, kita mandi dia macam mandi junub lah, mandi Jumaat, semua sama. Dia tak ada mandi raya macam ni, mandi Jumaat macam ni, tak ada, sama, meratakan ayat. Pertamanya niat, kedua meratakan ayat. Bagi bahasa semua hamba nak mandi seronok. Mandi sesungguh-sungguhnya nak jumpa Tuhan. Macam kita mandi ihram nak pergi jumpa dengan Allah. Ini pun sama juga. Hari di mana hari kemenangan, hari kejayaan yang besar. Allah bagi sebulan ni kita boleh puasa, boleh jaga amalan. Kita rasa diri kita seronok sangatlah. Seronok sangat-sangat, ya Allah. Bila satu Syawal, seronok dengan takbir, seronok. Alhamdulillah, aku dapat buat, ya Allah, aku dapat buat kali ininya puasa, bagus. Aku dengan Quran aku, dengan penampilan aku, bagus. Bagus sangat-sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, depan dah mandi, semua pakai lelok, semua nampak tak berayalah siap-siap. Nak salam ke apa ke masa tu, sebelum pergi masjid, lelok. Nampak tak? Lepas-lepas dah semua selesai, belajar. Kalau boleh mak hidangkan makan makanan, Nabi kata tamar. Tengok hadis. Ustaz ambil daripada apa tu hadis ni?
Mana hadis ni? Muka surat kitab Bulughul Maram, cara laju lah. 251. Yang kita dah mengaji. 251. Daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula tamarat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari walau ada muallaq, tak pasah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita, dia kata apa? Oh, la yaghdu yauman. Maksud dia kata kat sini adalah Rasulullah SAW tidak pergi, dia kata, ke tempat musalla. Dia Nabi SAW bila main pada masa sunnah raya, Aidil Fitri baik Adha baik, Nabi suruh kita keluar daripada masjid. Jangan semayang dalam masjid. Raya ni dia suruh kita semayang di padang, di tempat yang lapang. Itu sunnah Nabi SAW. Nampak tak? Dan Nabi pernah buat sekali dalam masjid bila waktu tu hujan sangat-sangat sampai tak ada tempat untuk dia semayang di luar, maka Nabi masuk dalam masjid, Nabi semayang sekali je. Kita tiap-tiap kali raya hujan, tiap-tiap kali raya hujan, tiap-tiap kali raya hujan, tu yang kita buat di masjid tu sekitar musim hujan. Banyak negara-negara yang kafir, di sana ada orang Islam, dah dilaksanakan dah. Yang kata semayang di luar pada masjid, dua-dua Aidil Fitri ni, Aidil Adha dia buat. So kita lebih baik kita ni. Kita nak tunggu pemerintah yang faham ni bila tak tahu. Bila dia nak faham tak tahu. Bila pemerintah nak faham, kita pun tak tahu nampak. Dengan macam excuse. Oh macam ni. No. Awak tolong agama Tuhan, dia sebagai pemimpin, tolong agama Tuhan, Allah akan tolong you. Allah akan kukuhkan kedudukan. Pada muka surat 252 pun ada cerita yang sama. Daripada Buraidah Ibn Husain Al-Aslami radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yakhruju yaumul fitr hatta yatma'a. Dia tak akan keluar mereka makan dulu. Adalah Rasulullah SAW tidak keluar ke tanah, dia kata lapang. Pada hari Aidil Fitri, Nabi makan dulu. Dia kata, wala yata'amu yaumul adha hatta yusalli. Berbeza pula hari raya Aidul Adha, dia balik baru dia makan. Tapi Aidil Fitri makan dulu, baru keluar. Aidul Adha tak payah kosong perut pergi balik baru makan apa dah. Itu perbezaan dia. Ya Allah Tuhan. Pula bila mana kita dah selesai, dah semua dah makan, keluar. Kita keluar. Dan cara kita jalan hadis ni aja. Kita tak tahu dah Ustaz dengan nampak ni dia ulang benda yang sama nampak tak? Dia kata sini muka surat hadis 251, muka surat 251, dia kata minas sunnati an yakhruja ila 'aidi masyian. Rawahu al-Imam Tirmizi wa hasanahu. Daripada Ali radhiyallahu anhu kata, minas sunnah, kalau mengikut sunnah Nabi SAW, an yakhruja ila 'aid, nak keluar untuk sambut hari raya Aidil Fitri. Masyian. Keluar dalam keadaan berjalan. Itu lebih baik. Lebih baik dia berjalan pada. Dia keluar dia berjalan, tapi dia kena jalan dengan hadis. Muka surat 256. Hadis 521, dia kata apa? Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul 'aid khalafa tariq. Akhrajal Imam Bukhari. Jabir bin Abdullah kata, kalau kita nak pergi ke ruang tempat musalla semayang, kalau biasa selalu jalan-jalan ni, tukar jalan ke sini pula. Dia suruh tukar jalan. Pasal hari ni hari baru bagi kamu. Jangan lagi pakai jalan lama, jalan baru. Okay? Kerana dosa kamu dah gugur segala-gala. Jangan lalu, jangan khibat, jangan pandang masa yang dah lepas. Dah lepas-lepas, yang ke depan. Pasal tu sunnah Ali kata, minas sunnati, dan sunnah an yakhruja ila 'aid masyian. Berjalan, dia kata berjalan itu lebih baik. Idza kana yaumul 'aid, kalau berlakunya hari yaumul 'aid, khalafa di tariq al-akhir. Di situ Allah SWT nak bagi kelebihan yang tidak terhingga. Bila dia keluar saja, ya Allah Tuhan, disyurkan lagi bersedekah. Sampai nak raya bersedekah. Bersedekah pagi-pagi tu, sedekah. Sedekah paling bagus.
Habis kata orang tu sakit pun dia sedekah. Dia baik, dia sedekah. Dia apa keadaan sekalipun maka Nabi ajak bersedekah. Bagi makan dekat orang ni bagus sangat-sangat. Bagus. Ciri-ciri orang mukmin, orang ada nilai ketakwaan, bagus. Okey, dia bila mana berjalan, ya Allah Tuhan terus dia pergi mana? Dia pergi sedekah. Kita kalau ya Allah, kita siap-siap pagi-pagi ni, macam Ustaz duduk di Datuk Keramat, di Pulau Pinang, Masjid Hashim Yahya tu. Sebelah Masjid Hashim Yahya, ya Allah macam pesta. Sebelum subuh orang dah penuh dalam tu dah, lelaki perempuan. Kita pun tak tahu kok mana main syariat, kok mana main hukum, siapa cerita. Kita dah bagi tahu dah. Berkenaan dengan pergi ziarah kubur ni, corak ayat semua tu. Itu cerita Israeliat, tak ada langsung sumber daripada Islam. Yang kata sumber daripada Islam tak ada. Maksud sumber ni baik Quran jelas-jelas. Bila raya kena pergi kubur, bila raya kena pergi kubur. Dia jadi trend macam tu. Bangsa asing mungkin masalah daripada Islam. Ya, bila mereka mati, mereka buat macam tu. Kita orang Islam. Tak ada cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW atau agama kita. Agama kita, ya Allah turunkan. Tak ada. Tak ada bila main raya nak pergi duduk di situ lah kubur. Tak ada. Masa tu lah, ya Allah, ya Tuhan, masuklah kubur kutip lah, duit banyak lah dapat, ya Allah. Dan bila kita azan, dia pun dia keluar. Syaitan nampak sangat. Syaitan nampak, tu tak digalakkan. Tak ada kena mengena lah, ya Allah. Bila main raya tu dengar. Terkenang daku kepada si dia. Kita pun ambil lah dengar lagu-lagu sedih ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita punya sentimental sedih. Dan sedih Allah Tuhan, sedih Allah Akbar. Kita tak digalakkan hari tu hari kesedihan. Hari tu ingatkan kubur orang mati dah. Ingat orang mati ni setiap hari. Orang mati setiap hari, nampak tak? Itu kesalahan kita. Tak ada kaitan dengan kubur, dengan dia ayat, lebih corak benda bodoh tu semua, tak ada. Semua tu tak ada disuruh oleh agama. Dan lepas pada tu kita pergi padang besar. Padang tu kita duduk. Dan Nabi suruh semua keluar. Wanita yang mai orang tu usung, tunjukkan kejayaan. Kita belum ada suasana tu lagi. Kadang-kadang mak ni pagi-pagi dia duduk masak sampai dia tak sanggup nak pergi raya. Apabila aku nak masak, aku nak balik makan. Macam orang Pulau Pinang, dia makan nasi. Dia kalau raya, dia makan nasi. Tempat lain Ustaz tengok, dia bawa laksa lah, bihun lah, apa semua. Tak. Orang Pulau Pinang memang pagi-pagi lah nasi. Mereka pulut-pulut ni pak korang. Mereka memang nasi biryani lah, nasi macam orang Kunuri macam tu. Daging masak daging masak hitam, saat ni ayam masak merah, saat ni dengan salad dia. Lepas tu dia buat udang pula, kadang udang sampai kalau raya ni udang besar-besar. Allah, macam rumah Kudin, udang, semua udang. Dia buat betul-betul, ya Allah Tuhan, itu memang raya orang Pulau Pinang, dia makan beria sangat-sangat. Ya, sangat-sangat apa tak. Jadi kita, ya Allah Tuhan, kita dah sampai di kawasan masjid, kita kalau boleh pada di lapang, semua keluar. Semua keluar. Terus duduk kalut dengan nak masak. Masak daripada malam letih, kesian kalau mak kita raya, pagi-pagi nak beraya dengan mak kata aku nak tidur. Kita nak beraya dengan dia tidur. Sebab dia masih masak. So jangan bagi menyusah. Nampak tak? Bagi suasana raya, puasa, bagi nampak, bagi dapat ibadat. First kali ibadat. Keluar daripada rumah, pergi semayang, keluar. Nabi kata perempuan haid ke apa, keluar bagi dia dengar khutbah. Bagi dia dengar khutbah. Betapa pentingnya hari raya Nabi suruh keluar. Yang sakit tak sakit, usung bawa keluar. Tengok satu kemenangan, kejayaan bagi umat Islam. Satu Syawal, tanda kemenangan kepada orang-orang yang bertakwa, orang damping dengan Tuhan. Dia rasa seronok satu Syawal. Jangan melingkupkan satu Syawal dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Jangan. Satu Syawal ni kita buka lagu macam-macam. Lagu raya lah, hari raya, hari yang gembira, semua orang bersukaria. Oh, ya Allah, punya seronok lah, punya seronok.
hilang suasana tu hilang. Suasana tu hilang. Yang tu kena jaga sangat-sangat. Sayang kita puasa. Hari 1 Syawal tu baru tahu diri kita. Hang ni dapat puasa ke tak dapat? Hang ni orang bertakwa atau tidak? Allah kata, la'alakum tattaqun. Orang yang keluar bulan puasa ni, orang ni akan ada nilai ketakwaan. La'alakum tashkuru. Dia bersyukur, terima kasih ya Allah, terpeluang aku masuk bulan puasa ni, banyak aku dapatlah ubah diri aku. Alhamdulillah. Lepas tu bila sampai di kawasan Pandai Lampang tu, dia tak ada sunat qabliyah kalau di masjid. Qabliyah ba'diyah tak ada. Dia tak ada. Semayang raya ni dia tak ada qabliyah ba'diyah, dia tak ada azan, dia tak ada. Iqamat semua tak ada. Azan ke iqamat tak ada. Dia tak ada qabliyah ba'diyah tak ada. Ni kita masuk-masuk kita semayang. Semayang mungkin sunat tahiyatul masjid ya ada. Lepas tu disunat kalau buat di masjid, bangun berdiri. Dia kena perbanyakkan sunat. Sunat apa Ustaz? Nabi kata perbanyakkan sunat. Macam kita pergi hari Jumaat. Kita bangun semayang. Itu sunat. Dia buat tahiyatul masjid, bangun lagi Allahu Akbar. Bangun lagi Allahu Akbar. Macam tu. Sampailah orang nak semayang. Sampailah orang nak semayang. Nampak tak? Ustaz tengok apa lagi dia tambah kat sini. Sampailah orang pergi semayang. Lepas tu as-salatu jami', dah semayang berjemaah. Tok Bilal kata, kita pun semayang. Nampak tak semayang lah. Ya Allah, bila kita semayang, Allahu Akbar. Kalau kita tak dapat semayang di masjid, katalah oleh kerana masa apa nama ni. Ni siapa tulis ni? Makan nasi, lain tak mau, ayam ros, udang goreng, daging masak kicap. Yes. Tu dia, nanti kami pergi rumah apa nanti insya-Allah kan. Apa tak, masakan orang Pulau Pinang memang beria-ia. Tapi Ustaz pernah puasa, buka puasa di Kedah ni, depan ni buat laksa pagi tu, buat bihun sup, ada setengah macam di Kuala Lumpur ni, soto apa tu lah. Nampak tak? Di Pulau Pinang ni dia lain, dia suasana dia lain, dia tak ada pulut-pulut tu ada lah, ni duk main lah alam tu semua, nampak tak? Itulah baik. Oleh sebab tu bila main suasana raya ni, jagalah, jangan bagi lingkup amalan kita kan. Kita takbir raya, Allahu Akbar. Rakaat yang pertama, kalau kita semayang di rumah tak boleh pergi, semayang kat rumah tak apa. Tak ada khutbah raya pun tak basah. Tak ada khutbah raya Ustaz, boleh semayang, boleh. Kalau mampu ada khutbah, tu baca khutbah, nampak tak? Baca khutbah. Dia baca khutbah. Kalau tak mampu, tak payah semayang saja ramai-ramai dalam hall semayang. Semayang dalam rumah. Masalah ni isu PKP, PKP ni semua, nampak tak? Semayang dekat rumah. Semayang dekat rumah. Oleh sebab tu kita semayang takbir yang pertama, Allahu Akbar, takbir tu ihram, tak kira. Itu tak kira. Lepas tu barulah kita angkat 7. Rakaat yang pertama, baru 7. Allahu Akbar yang kedua ni. Okey? Jadi yang kedua ni ada 7 takbir. Takbir tu ihram 1, jadi semua 8. Senang. Semua 8. Jadi semua. Allahu Akbar, takbir tu ihram. Lepas tu baru kita angkat Allahu Akbar. Yang tu, setengah mazhab dia kata angkat saja, tak baca apa. Ustaz Nazri boleh masuk terus mana? Ada orang main dah pula dah nak raya awal ke. Maka kita berangkat Allahu Akbar. Ada mazhab mengatakan kita jangan terkejut, dia angkat saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia angkat saja. Sana ada orang telefon pula dah. Nazri boleh masuk ke mana terus? Masuk terus. Anda tengah live. Oh, okey. Okey. Allah Akbar. Okey. Baik, apa nama? Kita takbir. Allahu Akbar. Ada setengah tempat dia takbir saja. Okey, mazhab Imam Abu Hanifah dia takbir, dia tak ada baca macam kita. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Oh, panjang tu. Setengah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha, wallahu akbar. Cukup.
Okey? Dan angkat takbir. Setengah kata sebab dalam hadis bunyi angkat takbir saja, dia tak sebut bacaan tu. Tapi kita baca. Tak boleh baca tak? Boleh. Boleh baca. Tak baca semua tak apa nampak tak? Jadi kita semayang yang pertama tu, rakaat yang pertama ialah takbiratul ihram, dia sertai dengan 7 takbir. Itu rakaat barulah kita start dengan Fatihah. Baru dia start dengan Fatihah dengan surah yang lain. Bacalah surah apa-apa nak baca. Apa nak? Nak baca apa? Baca. Iqtarabatis sa'ah. Baca. Nak baca. Tapi setengah tempat, Ustaz, Allahu Akbar, dia baca takbiratul ihram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu memang mazhab Imam Abu Hanifah, dia start itu dulu. Dia angkat takbir, baca Fatihah. Dah habis baca Fatihah, surah lain, baru dia takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barulah dia pergi. Baru dia pergi bernama rokok. Ada macam tu. Dia meletakkan di belakang, tak apa. Ada juga yang bernama, yang mana takbir dia tak angkat tangan. Sekali Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Lepas tu takbir yang kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia sebut Allahu Akbar, tangan tak nak. Itu semua kalau kita tengok, dia tidak mencacatkan kita. Itu semua pendapat mazhab. Nampak tak? Itu pendapat mazhab tu semua tu. Okey? Saja nak terima. Pada rakaat yang kedua, sama juga kita nak takbir intiqali. Allahu Akbar. Takbir intiqali kita nak angkat tu kan. Allah masa kita nak pada rakaat yang seterusnya kita angkat. Itu tak kira. Itu satu. Itu 5. Lepas tu baru angkat takbir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5. Okey? Lepas tu Assalamualaikum. 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 Dah selesai semayang, disunatkan semua orang duduk di tempat masing-masing di saf. Ustazah kalau boleh tutup bacaan Quran di bawah tu. Saya dengar sampai ke atas. Bacaan Quran dengar sampai ke atas. Oleh sebab tu dah selesai dah semayang, duduk di tempat masing-masing, tak sudah bergerak. Muslimat kalau dia pergi semayang raya lah, ya Allah. Dia duduk tu, nanti buka kereta lekong dah, dia lipat dah, dia bersalam, dia bersembang. Kita nak baca khutbah. Nampak tak? Kita nak baca khutbah. Habis-habis Assalamualaikum, istighfar. Terus naik atas. Apa dah doa-doa lagi? Tak, no doa. No doa, nampak tak? Azamullahaladzim. Setengah masjid, Azamullahaladzim. La ilah, duk zikir. Ayatul kursi lah. Apa dah baca lah. Mau duk nak atas khutbah. Tok Imam Ghaflatun. Bagi Assalamualaikum. Terus hang khabat nak atas mimbar tu. Nampak tak? Itu cara dia. Ini Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Dia wirid. Punya lama berdoa, baru dia nak atas. La ilaha illallah. I so don't know lah. This one is deen, agama. Don't think Allahu Akbar kabira. Inilah nampak ada nak cakap ni. Susah, ya Allah, susah. Dia jadi trend sampai orang kadang-kadang yang hadir, dia rasa tu daripada agama. Macam pergi kubur, pergi bubur tu semua, ni semua. Naiklah atas mimbar khutbah. Habis salah, naiklah atas mimbar khutbah. Yang orang yang duduk, Nabi kata, duduk di saf masing-masing. Duduk di saf masing-masing. Tu sudah bergerak duduk tu. Ini dah, ya Allah, yang pergi buka ni, kereta lekong dia pergi lipat, pergi salam. Ustaz duk khutbah, duk tengok panggil tu. Kalau khutbah, tiap kali muslimat macam tu. Tak bagus sebenarnya, nampak tak? Pahala you datang ni. Nak menunjukkan hari tu hari kejayaan. Macam mana disiplin you dengan puasa. Macam itulah disiplin 1 Syawal. 1 Syawal hari kejayaan. Nak tunjuk kejayaan hari kebesaran. Oh, nampak tak? Why you do like that? Okay. Allahu Akbar kabiran. Ubahlah kita punya trend semua. Ubahlah. Sayang, nampak tak? Habis-habis tu semua. Dah kita dengar khutbah pertama, khutbah kedua. Khutbah pertama, khutbah kedua. Habis tu dia akan bagi salam semua. Kita turun bersalam-salaman. Turun daripada khutbah bersalam-salaman. Habislah. Maka Nabi SAW kata, ya Allah Tuhan, bila tengok Allah hadis. Muka surat 254. Masuk waktu semayang, tak berhentilah. 254.
Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id, dia kata. Nabi tak semayang. Nabi tak semayang qabla al-'id, Nabi tak semayang. Fa idza raja'a, okey. Fa idza raja'a, dah selesai semayang dah. Dah habis semayang raya, balik. Fa idza raja'a, balik daripada semayang raya ila manzilihi, sampai di rumah dia, shalla raka'atain. Masuk dalam rumah, semayang 2 rakaat kalau ikut sunnah. Semayang tak mana pun, masuk dalam rumah, mak tang sini, bapak tang sana, ramai-ramai bagi seronok. Allahu Akbar. Ustaz, kalau dia belum balik lagi, dia pergi menilau merata, selagi mana hantar balik lagi tu hantar semayang. Balik-balik semayang. Balik daripada rumah dia, terus buat semayang sunat 2 rakaat. Maka dia kata kat sini, tengok dalam buku ni. Buku ni, Ustaz ajak kat apa lama dah. Ni semua dia tak tahu, dia ulang. Benda yang sama kalau ambil rakaman Ustaz, exactly the same ceramah. Exactly the same. Maka muka surat 254 dia kata apa? Menerangkan bahawa solat sunat sesudah hari raya itu ada. Tetapi dilakukan di rumah. Balik di rumah, bukan semayang di masjid, tak ada, balik di rumah. Solat sunat di rumah, dia kata sesudah solat Aidil Adha, sunnah Nabi SAW. Balik kita buat lah. Balik benda tu kita buat nampak tak? Mudah-mudahan ya Allah Tuhan, Ustaz harapkan ya Allah Tuhan kali ni kita ikutlah ya Allah sunnah. Sunnah Nabi kita ikut. Takut-takut kita hidup kita ni tak lama, kita semayang macam ni, jumpa dengan Tuhan terus. Jangan lupa lagi 2-3 hari yang ada ni, tolong ya Allah beramal apa yang Ustaz bagi tadi, tip-tip yang Ustaz bagi itu. Itulah amalan orang soleh buat di setiap malam-malam yang baik. Esok ni kalau ditakdirkan lepas raya, continue dengan benda macam tu. Yang 10 ni continue setiap malam. Yang mana 10 tu, amalan 10 jadikan setiap malam. Okey, setiap malam. Dan jangan lupa ya Allah Tuhan, buat ya Allah semayang raya, suasana raya sampai kita dapat insya-Allah. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Satu je. Okey. Nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, kita sama-sama jaga amal ibadat lagi 3 hari dan jaga suasana raya. Ustaz ambil kesempatan di sini, Ustaz mohon ampunan maaf sepanjang bulan puasa ni, di ujung-ujung kalau tadabbur kita tak jalan dengan baik, rasa Ustaz kurang sihat. Jadi insya-Allah bila raya nanti, Ustaz tengoklah raya kedua ke, raya ketiga ke, kan Ustaz dah start dah. Mungkin kita start tadabbur insya-Allah. Tadabbur kita kembali balik, kita pulih balik, Allah pulihkan keadaan kita, situasi kita, kembali balik kita dengan Quran. Quran tak boleh pisah dalam hidup kita. Asal Quran nak bagi jaminan kita dunia dan akhirat kita cantik dengan Quran. Tanpa Quran kita tak ke mana hidup kita. InsyaAllah doakan kita boleh bertemu dengan Quran semula dengan tadabbur kita. Buat macam mana? Allah uji kita dalam bulan puasa ya Allah. Ustaz pun bersemangat dengan nampak bulan puasa, tapi Allah uji kita. Kita kena sabar bersama insyaAllah. Nanti lepas raya nanti Allah bagi balik, Allah pulih balik kekuatan kita, kembali balik kita dengan Quran, supaya Quran akan damping kita, syafaat kita insyaAllah dunia dan akhirat kita dapat. Jadi dalam masa yang sama, ramai anak murid Ustaz daripada Kelantan, daripada Kuantan, daripada Johor, daripada mana? Daripada Johor, daripada Ipoh. Ada tempat lagi, Ustaz minta maaf kerana Ustaz tak melayan 2 minggu. Jadi insya-Allah boleh kontak dengan Ustazah, dengan Ustaz boleh untuk dapatkan minyak saca inci. Minyak saca inci ni memang bagus sangat-sangat. Ustaz nampak tak harga dia RM99. 100 ml. Kita tak buat dalam tu kapsul. Ni yang buat ni semua Ustaz sendiri pi tengok kilang dia, pokok dia, semua Ustaz tengok sendiri. So, ni semua kita dan anak murid Ustaz sendiri tengok cara dia nak dimesinkan apa tak. Cuma dia drop macam tu, buat dalam mulut terus. Sekali, 2 kali. Ambil pagi, lepas tu minum air. Memang bagus. Dia lebih baik macam kita duk dengar lah YouTube dan semua nampak tak. Macam Ustaz Hanafi duk cerita 17 kali lebih baik daripada penemuan minyak ikan. Macam Dr. Nordin Darus kata, dia lebih baik, kekuatan lebih baik. Tindakan kolesterol boleh bertindak dengan cara cepat, dengan darah dan sebagainya, apa pun memang nampak sangat-sangat.
Nak kembali balik ustaz pun kena buka puasa, kena ambil balik, kena kembali balik keceriaan kita, keletihan kita kena ni balik insya-Allah. Jadi siapa-siapa nak, baru semalam sampai 60 botol. Baru semalam sampai lagi 60 botol. Datuk Liza hantar dekat 60 botol tu ada. Siapa-siapa nak, insya-Allah kita post dalam masa sehari dua lagi. Lepas ni mungkin dia pejabat pos kat sini dia kata malam raya tu sendiri dia mungkin dia tutup sampai beberapa hari dia tutup. Jadi siapa nak, insya-Allah hari ni kita boleh post, besok boleh post, 3 hari ni ustazah akan post insya-Allah. Siapa yang nak post dan siapa yang dekat di kawasan Selangor main ambil. Kalau tak boleh rentas, sudah surat kata nak pergi ambil nak pergi ambil minyak saca inci dan dia bagi boleh rentas insya-Allah. Nah insya-Allah. Jadi sama-sama kita berdoa. Ada Ustaz ambil kesempatan ni ucapkan selamat raya untuk semua. Selamat teruskan ibadat. Ustaz minta ampun pada semua. Maaf kalau ada salah silap sepanjang Ustaz mengajar apa. Jadi sama-sama lah kita menjadikan hidup kita dengan keimanan, dengan keadaan iman yang mantap insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka ya Allah wa nastaghiitsu bika ya Allah an tardaha lana wa sabbir fina ala al-islam wal iman. Tuhan kami, tetapkan iman bagi kami. Ampun dosa kami Allah. Kau ampun dosa mak bapak kami Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami sentiasa di bawah rahmat-Mu, hidayah-Mu, petunjuk-Mu. Bimbing kami semua ke jalan ihdinas siratal mustaqim Allah. Tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad. Taqabbalallah minna minkum taqabbal karim. Terima kasih untuk semua. Hari Raya, hari yang gembira bagi mereka yang beriman. Hari Raya, hari yang gembira bagi mereka yang jaga puasa. Jangan lupa teruskan ibadat puasa. Ada hari sakit baki, jangan lupa teruskan beribadat. Sakit baki yang ada, sambutlah hari raya dengan nilai ketakwaan. Jangan lingkumkan hari raya, jangan lingkumkan hari raya, jangan lingkumkan hari